rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tiril qulub wa dawaiha wa 'afiyat al-abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat, Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan syifa dari kulli subhanahu penyakit. Mudah-mudahan pada hari ini Allah berikan kita sedikit ilmu daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita masih berada pada bulan Syaban dan kita tak di bawah bahari lagi, di bawah seminggu lagi lah. Kita nak masuk ke bulan Ramadan. Maka doalah Allah membalighna Ramadan, Allah membalighna Ramadan, Allah membalighna Ramadan sampaikanlah kami ini pada bulan Ramadan. Sebab pada bulan Ramadan banyak benda kita nak buat. Kita nak zikir, kita nak tasbih, kita nak nak puasa dan sebagainya. Maka insya-Allah bila mana kita berada masuk pada bulan Ramadan ini, sebelum nak masuk pada bulan Ramadan ini, kita kena checklist balik apa benda yang kita kena buat sebelum kita masuk bulan yang mulia. Sebab nanti bila mana masuk ke dalam bulan Ramadan, kita dah ada benchmark kita, apa kita nak buat. Sebab itu syukur banyak-banyak pada Allah dan alhamdulillah ala kulli syai'. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur pada Allah sebab Allah bagi umur panjang, dapat lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan insya-Allah. Sebab bila mana kita minta syukur pada Allah Subhanahu wa taala ni, lagi mana umur kita panjang, lagi mana kita tak nak kepada dunia. Itu biasa. Yang panjangnya umur, bertambahnya umur seseorang tersebut, maka selagi mana tambahnya umur, maka selagi mana itu dia tak nak kepada dunia. Ya. Dia menghindar daripada dunia. Sebab itu Nabi sebut apa dalam hadis dia, man kana yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Siapa-siapa yang Allah nak kebaikan pada diri, Allah bagi sikit dalam agama, Allah bagi sikit kelebihan, dia faham dalam agama. Bila mana dia faham agama, maka bila mana kita main satu umur, kita datang satu umur, nak mana umur kita ni nak panggil umur tua lah, veteran ya. Sampai di umur veteran ni, ajak apa pun tak nak orang. Ya, kadang-kadang anak-anak ajak jom lama kita pergi IKEA. Pergi IKEA ajak. Ya. Tak nak lah mak apa nak buat kat IKEA tu. Jomlah pergi tengok almari. Kan? Tengok almari kita. Tak nak lah, dekat rumah banyak dah almari. Kat rumah tu penuh almari. Dalam almari tu penuh pula pakaian. Macam-macam pakaian dah. Jadi semua dah ada lah. Apa lagi yang kita tak ada? Kan? Sampai ke umur begini. Maka yang tak nak kita nak ambil satu kebaikan, nak buat amal kebaikan. Sebab tak ada apa dah kita nak datang dunia. Jadi kadang-kadang ada setengah orang bila mana nak masuk bulan Ramadan, dia akan beritahu anak-anak ni, teringin mak kalau sekiranya dapat nak puasa dekat Mekah, teringin nak solat dekat Masjidil Haram. Banyak jemaah-jemaah saya banyak gitu, umrah. Teringin masjid, teringin ustaz nak pergi sembahyang dekat Masjidil Haram. Teringin nak pergi nak dapat iktikaf dekat Masjidil Haram. Sebab kadang-kadang dia suami dah tak ada, kadang isteri suami dah nikah, kadang suami isteri dah tak ada, maka dia nak dapat ibadat duduk kat sana. Tadi saya ceramah dekat Kelana Jaya kuliah umrah, makcik duduk sebulan. Duduk sebulan dekat Mekah. Bayar dekat 15,000 bayar. Dia punya seorang ambil 15,000 sebab dia sebulan raya di sana. Dia pergi dalam hari Selasa minggu lepas ni, maka dia raya kat sana. Maka saya kata, ajak tak nak raya kat Malaysia ke? Raya kat sana lagi best kan? Sebenarnya kalau raya dekat Mekah lagi best sebenarnya.
pusing kita nak cari lemak. Kan? Tak pusing. Kan? Kalau raya kat sana, tak payah mana nak cari lemak, nak kuih apa, ketupat pun tak ada. Kan? Tak ada. Duduk dekat Mekah, ibadat tadi. Yang pergi masjid saat ni, tambah kalau orang pergi puasa di Mekah ni, dia buat umrah. Dan disebut hadis dia, al-umrah fi Ramadan tu'addidu hujjah. Kita buat umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala dia haji. Ya, umrah pada bulan Ramadan tersebut pahala dia sama dengan kita buat haji. Umrah pada bulan Ramadan. Sebab benar, kalau kita buat umrah pada bulan Ramadan ni, kita pagi tu dah pergi miqat dah dekat Tan'im contoh. Ya, sampai dekat Tan'im, ambil pulang miqat, itu tanggal puasa tu. Sebab puasa di Timur Tengah ni panjang waktu siang tu. Masa saya dekat Mesir dulu pun, pukul 3.30 dah sahur. 3.30 pagi dah sahur. Saat ni nak buka puasa pukul 7 petang. Nah, jadi lebih dalam 16 jam buat puasa. 15-16 jam puasa. Kalau sekiranya kat Malaysia kita puasa apa sahur kat pukul 5.30. Pukul 5.30 dah sahur. Kalau dekat sana, kat Mekah Madinah, di Timur Tengah ni, pukul 3.30 pada pukul 4, nah, pukul 4.30 tu dah sahur dah. Ya, saat ni buka puasa dekat pukul 7. Nah, jadi perjalanan tu sangat berat kita panggil. Maka orang yang buat umrah, Nabi sebut orang yang buat umrah pada bulan Ramadan ini tu'addil hujjah, dia menyamai pahala dia sebagaimana haji. Yalah, kita kalau kita buat umrah, siapa-siapa aja buat umrah. Buat umrah pergi lepas miqat tu pergi tawaf. Pergi tawaf, tujuh pusingnya nak pergi sa'i lagi. Kalau sekiranya kita buat umrah pada hari biasa, lepas kita tawaf, lepas sunat tawaf, minum air Zam-Zam kita. Ya, tak larat. Tapi kalau buat umrah pada bulan Ramadan, macam mana nak minum air Zam-Zam? Melangkai aje lah dekat air Zam-Zam. Ya, tak dapat kita minum air Zam-Zam. Kalau buat sa'i pun, sa'i lah tujuh pusingan buat sa'i. Ya, satu lane tu 500 liter, darat 3.5 km jalan. Ya, kalau tawaf buat 1 km, sekarang semua dah remove kan, dismantle dah yang tempat kedua, tingkat 2, tingkat 3. Jadi semua yang tinggal di bawah saja. Kan kadang-kadang orang yang wheelchair di bawah, orang yang sakit semua, orang yang sihat semua di bawah. Jadi kadang-kadang kita tawaf, tengah-tengah tawaf tersebut, tiba-tiba pun orang melanggar kita pakai wheelchair ke belakang. Tak sakit hati kita. Kan sekali tak apa, buat 2 kali melanggar kita dengan wheelchair. Kan memang tumbuk kat situ pada Kaabah. Saya banyak kali gitu, orang Turki cukup sakit hati dengan saya. Kan orang Turki ni bila mana dia datang buat tawaf kan, orang lelaki dia semua duduk luar. Orang lelaki-lelaki dia semua duduk luar dan orang perempuan duduk dalam. Jadi bila mana dia rempuk kita, habis kita grup-grup kita. Tambah orang Malaysia ni biasalah, bila mana rempuk je sikit, lantak kalau Ustaz Depot lantak dia biar. Jadi grup kita memang pecah. Memang pecah grup kita. Tapi ada kulihat batu Nabi sebut bahawasanya orang yang dia buat umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala dia dengan buat haji. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau kita nak masuk pada amal Ramadan, dari segi pahala ibadah, bila mana kalau sekiranya bila mana pergi buat apa pada bulan puasa ni, kita pergi Mekah kan, buat umrah. Kalau tengok Arab ni, dia akan imarah Masjidil Haram di Masjid Nabawi pada akhir Ramadan. Penuh masjid, berkelimpangan orang tidur dalam masjid Nabi. Ya, tapi kalau surau kita, ya, akhir Ramadan tak ada nampak orang. Ya, kadang-kadang tinggal Bilal dengan Tok Imam. Cuma kalau Tok Bilal kalau sakit perut tinggal di imam seorang. Ya, tak ramai. Sebab tu kadang-kadang ibu-ibu, kadang hari pertama malam Ramadan tersebut penuh orang. Kalau sekiranya tak dapat masuk kita, tak dapat solat tarawih sama-sama, jangan risau, baliklah sembahyang kat rumah. Ya, Ustaz tak dapat nak sembahyang semalam penuh, tak apa, balik sembahyang di rumah. Sekali 10 malam terakhir pertengahan Ramadan tu mari marah haji, mari marah surau. Sebab itu yang berkat, itu yang dapat 10 malam terakhir tu. Tapi kita orang Melayu kita dia ambil 10 malam terawal. Itu beza. Ya, 10 malam terawal memang semua ahli-ahli kubur bangun dia berkubur masing-masing. Yang datang ke surau, datang masjid. Nanti pertengahan Ramadan dia balik ke kubur-kubur mereka. Ya, balik ke rumah, tak ada dah orang. Kita jangan begitu gitu. Ya, dari sebab itu bila mana kadang-kadang ada semua orang bila mana nak masuk bulan Ramadan dia tak suka. Allah nak masuk bulan Ramadan dah. Kan nak kena puasa lagi. Ada semua orang tak suka. Jadi kita panggil tajdid balik akidah kita. Perbaharui akidah kita.
Kan banyak tersebut la ilaha illallah. Atau banyak yang zikir ya zal jalali wal ikram. Kan ya zal jalali wal ikram. Kan dalam satu ayat dia berzikir ya zal jalali wal ikram tu, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Mati kalau aku tidak agama Islam. Sebab berapa banyak orang yang dia mati dalam keadaan bukan agama Islam. Dia mengaku dia Islam, tapi sampai dia bulan puasa tak nak puasa. Yang sampai dia bila mana nak tunaikan zakat tak nak keluar zakat. Jadi kita tajdid balik akidah kita. Dan setengah orang tak yakin bahawa Quran, tak yakin. Bila mana kita keluarkan ayat-ayat Quran tak yakin dia. Apa ni ustaz bagi-bagi ayat Quran ni? Ayat Quran ni zaman-zaman kita boleh tak? Ya. Masalah orang-orang ni dia tak percaya pada Quran. Sebab tu jangan kita ni jadi orang yang semua kita sambut. Ramadan kita sambut, Christmas kita sambut, Deepavali pun sambut, semua kita sambut. Jangan. Kan? Sebab akidah kita. Sebab kita nak Ramadan ni nak bina takwa pada Allah. Ya, nak bina takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Ramadan benda yang halal tak boleh buat. Ya. Kita makan nak hari biasa boleh. Masuk bulan Ramadan tak boleh makan. Ya, jangan kita jadi macam anak-anak kita kecil-kecil. Kan? Kadang-kadang masuk bilik air lama, masuk bilik air. Buat apa masuk bilik air lama sikit? Mandi mak. Kan? Mandi kata. Kan? Sekali masuk bilik air sekali lagi. Kan? Apa salah nak kencing pula. Kan? Sekali masuk sikit bilik air. Kan? Jadi setiap kali dia masuk bilik air sekali dia minum. Kan? Ada setengah budak-budak. Ada budak-budak kampung. Kan? Tengah-tengah hari bulan Ramadan dia terjun sungai. Menyelam lama sikit. Kan, lama sikit menyelam. Apa sebab mak tu menyelam lama sikit? Entahlah, bangun sikit. Oh, bunyi. Kan, minum air sungai tadi. Kan, itu budak-budak kita. Tapi ala kulli hal pun mereka pun dalam keadaan nak juga puasa. Dia dah besar-besar dah tak nak puasa. Jadi malu kita dengan budak-budak. Sebab itu dalam bulan Ramadan juga muhasabah dari segi ibadah, dari segi ibadah kita. Sebab bila nak masuk bulan Ramadan ini muhasabah dengan Quran. Tahun ini kita buat kelainan sikit contoh. Kan? Kalau sekiranya tiap-tiap tahun kita baca Quran saja kita boleh habiskan Quran, tahun ini kita habiskan juga Quran. Tapi kita ambil sedikit ayat tadabbur. Ambil sedikit ayat kan. Katalah hari pertama Ramadan, okey hari ini aku nak baca surah Al-Insan. Ambil 10 ayat surah Al-Insan. Tengok apa yang Allah nak sebut dalam surah Al-Insan itu. Al-ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira ila akhir. Kan? Ambil 10 ayat sehari. Besok ambil pula surah Al-Ankabut contohnya. Kan? Hasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Besok ambil pula surah Furqan. Tabarakallazi nazzala al-furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Kan? Ambil sebab orang kita kadang-kadang dia tahu Quran tapi dia tak tahu surah dalam Quran. Sebab itu pada tahun tak silap saya 2 atau 3 tahun lepas isu pasal surah Quran baru. Ada surah Quran yang ditambah. Ya, contoh surah Muslimun, surah apa? Ada banyak, ada 5 surah yang ditambah oleh orang kafir bila mana dia buat Quran. Kan ada dia tadlis, dia buat penipuan dalam Quran, kemudian ditambah 5 surah. Yang mana orang tak sedar. Tak sedar Quran sebab dia tak pernah baca Quran tu. Jadi bila mana sampai pada surah-surah ni tengok surah Muslimun. Surah Muslimun, mana datang surah Muslimun? Kan? Tak tengok ni surah Abrar contoh. Mana datang surah Abrar? Jadi kebanyakan ayat-ayat tersebut dia hina Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dikutuk Nabi. Tapi disebut dalam bahasa Arab. Sebab orang Melayu ni bila mana tengok dia bahasa Arab dia ingat Quran. Dia baca. Kan? Contoh macam orang pencuri yang masuk rumah. Kan? Pencuri dah masuk rumah, dia masuk-masuk dia ingat orang dulu-dulu kalau sekiranya tak simpan dalam Quran. Maka dia nak pegang Quran, jangan pegang Quran kalau tak ada wudu kata dia. Ambil wudu dia, sanggup pencuri itu ambil wudu. Itu bismillahirrahmanirrahim. Buka Quran betul ada duit. Kan? Jadi jangan kita jadi begitu, kan? Buka Quran nak tengok saja. Jadi kaji, ya. Ramadan kali ini kita buat kajian sikit. Ya. Maksudnya tidak seumpama kita ambil satu Quran, jangan. Ambil mana-mana ayat. Ya, kalau anak-anak ni dah mengaji apa surah-surah dalam Quran. Ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa wal Maidah. Surah-surah dalam Quran.
Sebab kita sebelum ni tak pernah tengok apa yang disebut dalam surah Azab, apa yang disebut Allah dalam surah Al-Waqi'ah. Yang Allah sebut apa dalam surah An-Naba? Contoh Allah sebut dalam ayat afala yanzuruna ila ibli kaifa khalaqa. Wahai manusia, kenapa kamu tak tengok unta ni macam mana diciptakan? Kenapa Allah suruh tengok unta? Padahal banyak binatang lain, ada gajah, ada apa? Tupai, ada semut-semut dan sebagainya. Surah semut pada dalam Quran An-Naml. Kenapa Allah tengok semutnya? Orang putih dia buat cerita Ant-Man tu, kan? Ant-Man tu, apa lelaki semut tu. Dia kaji Quran. Dia kaji Quran. Orang Jepun, dia daripada Jepun, dia kaji Quran. Maka dia buat movie-movie daripada Quran. Ya, macam contoh, kalau sekiranya orang Jepun ni, bila mana dia buat kajian, dia tengok ada dalam Quran ni, kalau sekiranya ada gelombang dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid ada gelombang. Kalau sekiranya kita nak buat bom, kita boleh ambil daripada surah Al-Hadid. Ya, banyak Allah tunjuk macam mana besi-besi ni, bagaimana kegunaan besi. Orang Jepun kaji, dia buat kajian. Sebab itu kalau orang Jepun, dia akan bela seekor ikan keli dalam rumah ni. Ya, apa fungsi ikan keli ni? Kalau sekiranya ikan keli ni dia melompat-lompat dalam akuarium tersebut, maka orang Jepun tu tahu nak berlaku dah apa? Ombak tsunami akan datang. Ya, sebab ikan keli tersebut dia ada misai tersebut dia boleh detect electromagnetic wave. Ya, dia boleh detect sekiranya berlakunya ombak besar tu, sekiranya berlaku ke tsunami dan sebagainya. Ini kajian yang dibuat oleh orang sana. Tapi kalau kita dapat je ikan keli, buat masak lemak tempoyak. Masak lemak tempoyak boleh buat sambal. Ya, tak apalah kan. Tapi kita tak pernah mengkaji kenapa Allah sebut binatang-binatang dalam Quran. Macam tu saya sebut tadi, Allah sebut apa? Binatang apa? Unta, afala yanzuruna ila ibli kaifa khalaqa. Wahai manusia, kenapa kamu tak tengok unta ni macam mana diciptakan? Ya. Kenapa Allah sebut tengok? Sebab unta ni antara binatang yang sangat pemalu. Dan binatang yang sangat kuat memori. Ya, di unta. Antara unta dengan Ferrari, unta lagi hebat. Ya, kalau kita ada Ferrari yang semua dengan seekor unta lagi hebat dalam Ferrari tersebut. Sebab seekor unta, kalau kita bawa dia berjalan sebulan, bawa dia jalan tersebut straight, katalah dia straight ke jalan tersebut, pergi sampai ke destinasi itu sebulan perjalanan tempoh. Maka kita kata kat dia, baliklah ke rumah. Maka dia boleh balik ke rumah kita. Sebab ingatan dia kuat. Tapi kalau kita bawa Ferrari, belum tentu dia boleh balik rumah. Ya, itu beza. Dan unta ni juga Allah bagi 3 kelompok mata. Ya, ada 3 kelompok mata. Sebab tu dia boleh berjalan relate ke dalam sandstorm, dalam ribu pasir. Ya, kemudian kita tengok macam mana orang-orang dulu survive dekat padang pasir, dengan tak ada air, dengan tak ada makanan dan sebagainya. Maka orang-orang dulu dia akan bawa anak unta ni, anak-anak unta besar-besar ni dia bawa. Ya, sebelum dia bawa musafir tersebut, dia bagi minum puas-puas. Bagi minum sampai kampung bawa anak unta tu, maka dia bawa musafir. Sampai tengah-tengah padang pasir tersebut, padang pasir Sahara tak ada air. Maka dia akan sembelih, traveler sendiri akan sembelih anak unta tersebut, dan dia akan buka kantong air yang ada pada unta tersebut. Sebab unta kelebihan Allah bagi pada dia, kantong air dia lain, kantong makanan dia lain. Maka kata ulama, kalau sekiranya masuk waktu, maka kita boleh ambil air daripada kantong unta tersebut untuk dibuat wudu dan sah wudu dia. Nah, maksudnya banyak benda tak tahu lagi ni. Ya, afala, betul soal sikit je Allah sebut afala yanzuruna ila ibil kaifa khalaqa. Wahai manusia, kenapa kamu tak tengok unta macam mana diciptakan? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sekiranya seseorang tersebut dia minum kencing unta, maka dia boleh ubat kanser dalam badan. Nah, bukannya bagi kadak dulu kencing unta tersebut. Buat kajian dulu lah, buat kajian dulu. Maka kencing unta ni boleh menyembuhkan penyakit kanser. Di bawah unta, bawah seekor binatang kita buat kajian banyak lagi. Ya, antara binatang-binatang yang Allah sebut dalam Quran. Baik. Dan itu bukan kita nak sebut binatang malam ni. Nak sebut bab Ramadan. Okey. Jadi bab ibadat tu. Ya, jadi bab ibadat. Kalau sekiranya kita muhasabah bab Quran. Kalau sekiranya tiap-tiap minggu kita baca Yasin. Tiap-tiap minggu dah baca Yasin, tiap-tiap minggu dah minum air Yasin ni. Tapi kita muhasabah, kenapa kita tak boleh hafal Yasin dalam kepala otak kita? Muhasabah kita. Tiap-tiap minggu dah minum air Yasin ni, bawa hari Ustaz Gebu baca Yasin. Kan? Bila mana baca Yasin, okey tak apalah, buka baca Yasin mobil pula tu. Bila mana baca Yasin mobil,
penuh air kan. Kita minum kita, tak ada masalah. Minum air Yasin tak ada masalah. Tapi kenapa? Kalau dah 40 tahun baca Yasin tak boleh kita hafal Yasin dengan kelompok itu. Apa sebab jadi begitu? Masalah kita. Ni benda tersebut bila mana masuk dalam Ramadan ni, Allah kata innallaha yuhibbu iza amila amalukum amalan yutqina. Allah suka kalau amalan tersebut dia berterusan. Ambil satu ayat tadabbur. Tidak guna kita baca semua Quran tapi kita tak beramal satu Quran pun. Imam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dihafal surah Baqarah 9 tahun hafal surah Baqarah. Maka kata sahabat-sahabat, wahai Sayyidina Umar, kenapa sampai 9 tahun baru kamu habis surah Baqarah ni? Maka Sayyidina Umar kata, selagi mana aku tidak beramal dengan surah Baqarah ni, selagi itu aku tak boleh berpindah kepada ayat yang lain. Beramal dulu. Ambil dulu apa yang ada pada Quran. Jadi ajar-ajar tuan-tuan, ambil satu-satu ayat yang ada pada Quran, buat kajian, tadabbur sikit, tengok apa di sebaliknya. Macam contoh, kalau kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita baca dalam surah, macam surah Al-Mulk kita baca kan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok Maha Suci Allah yang menciptakan kerajaan ini. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau orang dulu disebut surah Al-Mulk, surah Kaabah kata. Macam surah Kaabah pada malam, insya-Allah apa terang kubur. Menerangi kubur dia pada waktu dia mati nanti. Surah Kaabah. Jadi ambil ayat-ayat Quran ni kita baca dan kita tadabbur walaupun satu ayat daripada ayat Quran. Baik. Kemudian bila mana kita masuk dalam bulan Ramadan juga, kita akan jaga dua solat. Selalunya orang tak jaga dua solat ni. Tapi bila mana masuk dalam bulan Ramadan, dia akan jaga dua solat, iaitu solat subuh dan juga solat maghrib. Kadang-kadang subuh terlepas gitu, tertidur kita, terlewat. Tapi pada bulan Ramadan dia akan cukup jaga solat subuh. Sebab apa? Dia akan sahur. Kemudian bila nak sahur dia kunci jam, dia tak tahu nak ingat tau. Depan, belakang, atas, tepi semua kunci jam. Pesan pula ke orang, nanti kejutkan saya bangun sahur. Kalau tak bangun sahur saya tak tahu pula. Tak boleh, tak puasa hari ni kan. Minta pula orang kejut bangun sahur. Kemudian bila mana dia bangun sahur, Nabi sunnah kita melewatkan sahur. Bila mana sunnah kita melewatkan sahur, insya-Allah dia jaga solat subuh. Bila mana dia lepas dia sahur tersebut, azan. Bila mana azan takkan dia tak solat, mesti dia solat subuh. Itu pun ada juga orang tak solat. Walaupun dalam bulan puasa tak nak solat subuh boleh. Sahur nak kan? Tapi tak nak sembahyang subuh. Dan waktu yang kedua adalah solat maghrib. Masuk je bulan Ramadan, kita akan jaga solat maghrib. Sebab apa? Orang sambut duduk depan speaker Masjid Abrar, surah Abrar, nak tunggu bila azan maghrib. Duduk depan speaker, bila azan, bila azan. Kemudian tengok pula, dan orang akan jaga bila waktu maghrib dia masuk. Hari ni masuk maghrib bila? Hari ni maghrib 7.22. Apa tengok kalender 7.21? Dia cukup jaga waktu maghrib sebab dia nak buka puasa. Jadi kita muhasabah dalam waktu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian muhasabah juga bab makanan. Bab makanan bila mana masuk bulan Ramadan banyak kita membazir. Dan saya pesan kepada tuan-tuan jaga, kalau kita pergi ke bazar Ramadan, pilih orang. Janganlah kita beli je makanan yang jual pada bazar Ramadan tersebut. Pilih orang. Pastikan makanan yang kita beli tersebut daripada orang yang tutup aurat. Jaga. Sebab kita dah puasa dah daripada subuh sampai ke maghrib. Kemudian bila nak beli jual dah berbuka puasa, kita beli dengan orang yang hisap rokok. Kita beli dengan orang yang tak tutup aurat. Maka macam mana warak dalam makanan tersebut? Sebab itu kadang-kadang kalau tuan-tuan fikir macam muhasabah. Sebab itu orang bila buka puasa, dia kadang-kadang tak sah kalau tak sandar ke dinding. Buka puasa sandar ke dinding. Isteri tu ajak jom labang itu salat maghrib, tunggu sabar penuh perutnya. Kalau tak sah, kalau tak sandar dinding. Dan bila mana muhasabah lalu, sebab kadang-kadang mungkin makanan tersebut kita beli daripada orang yang tutup aurat. Bila mana makanan dibuat daripada orang yang tak tutup aurat, kita malas nak solat. Malas nak solat gitu. Lambat kita solat maghrib. Muhasabah tersebut. Jadi kalau sekiranya boleh masak dan sebagainya, tak ada masalah. Jadi kemudian kita jaga juga dalam bab ibadat dari segi solat ini. Dalam bulan Ramadan ini kita akan solat tarawih. Bila mana solat tarawih tak payah nak gaduh siapa yang buat 8, siapa yang buat 21.
kita nak gaduh siapa yang buat 8 ni, siapa yang buat 21. Tapi kita tak nak gaduh siapa yang buat 32. Nah, hari ni siapa yang buat 100 rakaat solat tarawih. Ya. Di Yaman buat 100 rakaat solat tarawih. Tak siapa pun gaduh. Nah, hari ni surah Al-Baqarah buat berapa rakaat? 100 rakaat. Apa 100 rakaat? Beda. Ya, tak pernah nak kita bergaduh bab tu. Ya. Sebab yang buat 8 pun ada, ya ada dalilnya. Buat 21 pun ada dalilnya. Buat 8 Nabi sallallahu alaihi wasallam buat 8. Kan? Buat 21 Sayyidina Umar radhiyallahu anhu buat 21 rakaat. Buat 32 Sayyidina Umar bin Abdul Aziz buat 32 rakaat. Yang 100 rakaat ulama-ulama Yaman buat 100 rakaat tarawih. Tapi kita buat 8 saja. Dan 8 tu pula cari pula mana surah-surah yang paling cepat. Kan? Hari ni surah Al-Baqarah habis buat pukul 10. Jangan. Pergi surah lain. Semalam surah tu habis 9.45. 9.45 dah habis. Cari pula. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun buat 8 rakaat, tapi 8 rakaat tu saya nak Aisyah sebut jangan kau tanya berapa lama panjang Nabi solat. Panjang Nabi solat. Sebab itu bila mana walaupun buat 8 rakaat, walaupun buat 8 rakaat kita baca lama sikit. Ya. Baca Quran dia lama sikit. Yang siapa-siapa yang jadi imam nanti bulan Ramadan baca panjang sikit. Walaupun buat 8 rakaat, bukan kita nak tangguh sampai cepat habis dah kan. Sebab kenapa nak baca panjang sikit kan? Praktis kita nanti bila mana sampai di padang mahsyar. Nah, pada mahsyar kita diri lama. Kan? Nanti bila mana kita selawat tarawih walaupun berapa rakaat, tapi kita lama jadi Mekah tu satu nusuk sehari. Imam baca alhamdulillah seronok dengar imam baca. Kan? Tapi kalau dekat Malaysia, ya, kita susah nak cari imam-imam yang ini. Ya? Maka buat baca sikit, baca lama sikit pun tak ada masalah. Ya, asalkan kita ni dapat keberkatan dalam bulan Ramadan. Kalau sekiranya tak mampu berdiri, kan, solat sunat tarawih tak mampu berdiri, duduk, tak ada masalah. Solat sunat, ya, solat sunat tak mampu berdiri, yang masjid-masjid ataupun solat boleh sediakan solat apa, kursi-kursi dekat belakang. Yang penuh orang belakang dulu. Ya, macam dekat Mesir, dekat Mesir, macam pakcik yang tak lara tu dia akan duduk dekat belakang. Penuh macam pakcik dia duduk sembahyang tarawih. Ya, macam pakcik duduk penuh, kursi dah ada tu siap-siap. Boleh duduk di sini. Kan? Tak larat kita baring gitu. Boleh sembang tarawih baring solat sunat. Kan? Tapi pelik ada dua orang buat apa sembang jimat tu sembang tarawih. Baring sembang tarawih. Apa pasal malas sangat makan banyak sangat kan? Baring dia sembang tarawih. Baik. Kemudian bila mana dalam solat tarawih juga kita pula nak bergalau sama ada kita nak buat tazkirah ataupun tidak. Buat, tak ada masalah, buat tazkirah. Sebab ada setengah orang bulan Ramadan baru dia dengan tazkirah. Ya, ada setengah orang dia pergi kerja, dia sibuk meeting dan sebagainya. Bulan Ramadan baru dia nak datang surau masjid. Baru Allah dorong hati dia datang surau masjid. Ya, sebab itu jangan kita musik. Kalau siapa-siapa yang buat tazkirah ke tak buat tazkirah ke, kalau boleh buat. Dan saya ingatkan kalau sekiranya orang bagi tazkirah, kan, tuan-tuan bagi tazkirah, contoh sembang tarawih, ada orang bagi tazkirah depan. Orang yang baca Quran kena berhenti baca Quran. Orang yang baca Quran kena berhenti dengar kuliah ilmu. Ya, sebab kuliah ilmu lebih besar pahala dia daripada baca Quran. Ya, istama'a qauman fi baitin min buyutillah. Ya, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Maka pahalanya lebih besar. Jadi pada 10 malam pertama kalau sekiranya tak sempat, tak ada masalah. Kita ambil 10 malam terakhir dan doa pada malam-malam bulan Ramadan ni, Allahumma innaka aful karim, ya, tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan Allahumma innaka aful karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau boleh doa Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami ala zikri, ingat pada kamu. Kan? Allahumma inna ala zikrika wa syukrika, syukur pada kamu, wa husni ibadati, dan baik ibadat-ibadat kami. Kemudian kalau sekiranya ada duit surau, duit sumbangan dan sebagainya, guna duit sumbangan ni buat program-program. Kan? Jangan kita simpan. Guna duit program duit sumbangan orang ni buat program kita di malam-malam Ramadan. Sebab nanti bila mana Allah tanya, surah apa buat program tak? Okey, ini listnya Allah, program-program yang dibuat pada bulan Ramadan. Kita ada benda kita nak tunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita guna duit-duit ni sebab masjid surau ni adalah amanah yang kita pegang saja. Maka kita gunakan sebaik-baiknya. Baik. Kemudian bila mana berada pada bulan Ramadan juga warak pada akhlak.
Kan, ajak orang supaya buka puasa. Nah, kita ada duit lebih sikit, yang Nabi sebut apa dalam hadis dia, siapa-siapa yang nak mudah masuk surga, yang pertama afsyus salam, sebarkan salam. Nah, jumpa orang, assalamualaikum. Jumpa orang, assalamualaikum. Ataupun kalau orang Arab, dia akan jumpa orang, dia sebut apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Biasa dia bagi salam, afsyus salam, sebarkan salam. Tapi kita kalau sekiranya orang datang bagi salam, assalamualaikum. Ini tabligh mana pula? Ya, pintu dah ikat tabligh datang, jumpa gitu. Nah, padahal itu sunnah. Nah, afsyus salam, jumpa orang ni, sebarkan salam, assalamualaikum. Ya. Kemudian at'imut ta'am, bagi makan kepada orang. Ada duit lebih sikit, ya, jomlah kita bagi duit kepada seorang buat makan, kepada orang buat buka puasa. Ya, pahalanya lebih besar daripada benda-benda ibadat yang lain. Ya, kita bagi orang makan. Kemudian afsyus salam wa at'imut ta'am wa silur rahim, sambung balik silaturahim. Kalau sebelumnya bergaduh jiran-jiran, bagi tahu, minta ampun, saya minta ampun kepada jiran-jiran. Saya ada buat salah kepada Tuhan, saya ada buat salah kepada ajar-ajar, saya minta ampun contoh. Ya. Minta ampun kepada jiran-jiran. Sebab kadang-kadang ada orang sihir, ada orang buat nani, ada orang zalim, ada orang ni. Yang sampai bulan Ramadan kita nak kosong-kosong, tak nak lah benda-benda ni. Ya. Kita muhasabah pada diri kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada bulan Ramadan itu kita jaga kita punya mulut kita. Ya, jaga mulut kita dalam bulan Ramadan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baik. Sebab itu bila mana antara kelebihan yang kita dapat bila mana masuk dalam bulan Ramadan ini juga adalah mustajabnya doa. Mustajabnya doa pada bulan Ramadan. Maka angkat tangan, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada seminggu sebelum masuk pada bulan Ramadan ini, maka minta doa. Allah sebut apa dalam Quran? Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau sekiranya hamba aku minta pada aku, maka katalah pada hamba-Ku, sesungguhnya aku dekat. Dekat je Allah dengan kita. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, dekat je Allah dengan kita. Uji budak wata da'i zada'an, Allah akan mustajabkan doa bila mana kita minta. Minta kepada Allah. Ya, pada bulan Ramadan ni, dan juga pada bulan-bulan keberkatan, bulan Sya'ban dan sebagainya, nak masuk pada bulan Ramadan ni, minta supaya Allah jaga kita, ya, Allah selamatkan kita daripada benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab tu bila mana ada masa lapang sampai pada umur-umur yang begini, umur veteran ni, jaga solat. Ya, masuk je waktu kita terus solat. Ya. Kemudian jaga solat rawatib, jaga solat sunat. Ya, buat solat ba'diyah, buat solat qabliyah, buat solat sunat taubat, buat solat duha, buat solat hajat, baca yasin dan sebagainya. Jaga solat sunat Quran dan bagi jaga solat sunat rawatib ni. Dan hubungkan diri kita dengan Quran. Sebab kalau sekiranya kita tengok masa kita pergi ke Mekah Madinah, pada 10 malam terakhir tu hebat, cukup hebat. Kan, dengan solat tarawih, dengan zikir. Kalau sekiranya di Mekah tersebut malam-malam disebut azan qiyam dipanggil, kan? 4 azan lah. Bangun orang dengan tadarusnya, dengan baca Quran, dengan solat tahajud, dengan solat tasbihnya, kan? Kemudian pergi sedekah pula dengan paginya, pada siang harinya puasa. Kemudian kalau pada bulan Ramadan ni, kalau tengok orang Saudi ni keluar habis semua dibagi sedekah-sedekah, bagi makanan-makanan kepada orang yang bertawaf-tawaf dekat Masjid Haram untuk buka puasa. Maka kita ambil, ya, jangan kita tunggu duit ni simpan, ya, nak beli baju raya. Kan, baju raya ni kita pakai pun setahun sekali ni pun kadang-kadang. Ya, jadi kadang-kadang nak beli. Allah. Biasa, Allah silakan. Sebab itu bila mana masuk pada bulan Ramadan juga antara waktu-waktu yang Allah mustajab doa, ya, kita nak masuk pada bulan Ramadan ni antara waktu-waktu yang mustajab doa, maka doalah, minta pada Allah supaya Allah berikan tetapnya hati, ya muqallibal qulub, ya sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Minta ya Allah, dan tetap dalam hatimu ya Allah, dalam agama ya Allah. Yang sebab kadang-kadang kita buat ulama sebut benda yang paling penat atas dunia ni, buat amalan tapi tak ikhlas. Dan itu benda yang paling penat atas dunia. Buat amalan, buat macam-macam, buat solat, puasa, tahajud dan sebagainya, tapi tak ikhlas.
buat kerana orang, jangan. Ya, kita ubah benda tersebut. Jangan kita buat amalan kerana orang lain. Maka ikhlas. Sebelum buat satu amalan, ya Allah, kan? Contoh macam salillah ta'ala. Yang saja semuanya kerana Allah Ta'ala. Yang salillah ta'ala. Yang saja kepuasa ni kerana Allah Ta'ala. Semua kerana Allah Ta'ala. Ya. Sebab kalau orang tanya, Ustaz, berapa peratus hidup dia dengan dunia dengan akhirat? Kalau kita nak bagi kat dunia ni, berapa peratus dunia, berapa peratus akhirat? Maka kata ulama 100% untuk akhirat. Tidak ada di dunia, tak ada. Nah, tapi janganlah bila mana masuk tandas sahaja aku berak kerana Allah Ta'ala. Jangan. Itu benda dunia. Ya. Benda tu bila mana disebut, kalau sekiranya kita ini tak beramal tapi tak ikhlas, benda yang paling penat di dunia. Ya. Sebab itu nak jadi orang yang baik ini bukan senang. Ya, nak jadi orang baik ini bukan senang. Kadang-kadang kita duduk semayang, tiba-tiba orang tanya, semalam apa? Bangun tahajud dah semalam. Orang kata itulah kami dah biasa bangun tahajud. Dia kata kompak dia mana biasa bangun. Jadi dia secara tak langsung dia hilang pada dia tak sedar. Nah, orang tanya, semalam dia tak semalam. Itulah kan, pukul 3 pagi kan. Sekali orang bangun tahajud memang nampak hujan. Kan? Dia duduk perasan gitu kan. Dia tersebut. Padahal benda-benda yang dia tersebut dia tak pasal bahawa benda yang disebut itu boleh datang dari pada diri dia. Ya, jadi kata ulama yang akhirnya kita berubah, ya, nak berubah ni yang pertama ada ilmu. Ya, ada ilmu sikit-sikit macam mana nak buat. Saya dah beritahu tadi. Dalam Ramadan ni macam mana nak buat, tadabbur sikit. Ambil beberapa ayat Al-Quran, tadabbur sikit. Ya, ubah kita punya cara kita baca Quran. Ya, tahsin, betulkan baca Quran. Kemudian kemahuan, nak kita berubah. Kan? Aku dah banyak lagi ilmu yang tak ada. Kaji pula ilmu lain. Dah belajar ilmu tafsir, belajar pula ilmu hadis. Ya, belajar pula ilmu tasawuf, belajar pula ilmu tajwid, ya, belajar pula ilmu bab fiqh. Kan? Kemudian belajar ilmu ma'rifat dan sebagainya. Belajar. Kemudian yang ketiga, kena ada sokongan. Ya, nak berubah ni kena ada sokongan. Tanya orang sebelah. Kan, bila mana tanya suami ataupun isteri. Kan, bang, tengok muka ayam ada tak muka calon ada syurga. Kan, tengok tanya. Kalau suami tu tenung lama macam tak ada harapan. Nah, masalah itu. Kan, minta. Jadi kalau sekiranya macam tak ada harapan ni, istighfar mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Dan insya-Allah kita jadikan Ramadan yang terakhir ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. Sebab bila mana sampai umur-umur begini, apa lagi nak buat? Tak ada benda nak buat. Mulut kita kena sentiasa sebut astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullah. Pergi mana-mana untuk berjalan, astagfirullahalazim. Jangan tinggal. Jangan tinggal astagfirullah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila dia sentiasa sebut apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sayyidina Abu Bakar sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Utsman subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sayyidina Ali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka mulut dia sentiasa zikir. Bila mana sentiasa berzikir mulut dia, maka insya-Allah Allah mudahkan masa sakaratul maut nanti. Baca banyak la ilaha illallah. Kata disebut dalam kitab Bulughul Maram. Kan kitab Bulughul Maram ini apa yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarah bagi Allahumma shalli ala Muhammad, syarah bagi Fathul Bari. Bulughul Maram disebut bila mana sampai ke umur tua ni, ataupun umur muda sekalipun, banyak-banyak sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak sebut. Kata Syekh Wahid Salam Bali, orang yang banyak sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah bersihkan hati. Allah bersihkan hati dia. Tiap-tiap hari lepas subuh baca 10 kali. Kemudian berjalan baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Jumpa orang ni sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tak ada buat apa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biarkan basahkan lidah dia dengan berzikir. Dan saya selalu sebut aku, jangan tunggu hati kita bersih baru nak berzikir, tapi berzikirlah untuk membersihkan hati. Jangan tunggu hati kita bersih baru nak berzikir, tapi berzikirlah untuk membersihkan hati. Dan bila mana kita zikir, akhir sekali doa pada Allah. Contoh kita dapat habis tak ada buat berzikir, subhanallah, 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 dah habis zikir. Kemudian ya Allah Tuhanku, ampunkan dosa-dosa, Allah maghfir dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Contoh. Kemudian contoh zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah maghfir dzunubi ya Allah, Allah maghfir dzunubi wa qul khataaya.
Ya Allah ampunkan dosaku, hapuskanlah kesalahan-kesalahan ya Allah. Kan? Maka di setiap kalau tuan-tuan tengok dalam kitab, bila mana ulama sebut je zikir, lepas tu mesti ada doa. Kalau sebut je zikir, lepas tu mesti doa. Nah, sebab bi zikr salihin tatanazzal ar-rahmah. Sebut je orang soleh, sebut je zikir-zikir pada Allah, turun je rahmat. Dan bila turun je rahmat, berkat doa, mustajab doa. Ya, jadi tiap-tiap waktu kita zikir, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah jadikan amalan-amalan ini ya benar-benar yang mudah kita beramal. Dan ambillah walaupun tak banyak, yang ambil zikir sehari, zikir la ilaha illallah 10 kali. Yang besok zikir pula subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang besok ya zal jalali wal ikram pula. Yang besok lah ya latif, ya latif, ya latif. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Yang besok berzikir pula lain. Yang inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Kemudian in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Yang berzikir pula baca pula ayat kursi pula. Maka sebagaimana semua Imam Ghazali, tiap-tiap hari kata Imam Ghazali dia ada zikir-zikir ni. Hari Isnin baca zikir ni, Selasa baca zikir ni. Nah, nanti kita nak buat macam begitu. Kita nak tiap-tiap hari. Mula-mula memang susah. Memang susah mula-mula. Tapi kalau dah biasa tiap-tiap hari, maka bila mana nanti Allah SWT dah sampai sakaratul maut, kita dah boleh sebut. Dan kita sendiri boleh sebut. Iman kita akan bantu kita sebut la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. InsyaAllah dalam kuliah mudah-mudahan Allah bantu kita dalam beramal insyaAllah. Doa-doa yang kita semua disabitkan, ditetapkan hati dalam beramal, dan Allah kurniakan kita kesihatan yang baik. Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita. Allah berikan kekuatan dalam ibadah insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina ila siratal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikati wal muqarrabin. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا معه وكلا فعلم. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. رب يسر ولا تعسر، منك بالخير، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.